Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sampai kepada part ketiga kita punya tutorial untuk setup dashboard. So malam ni kali ni kita setup dashboard pula. Okey, tapi sebelum tu kita boleh pergi sekejap lagi kat apps. Ada satu benda lagi kita nak tukar. Okey, kita boleh brandingkan kita punya apps ni dengan brand kita lah. Okey, so cikgu boleh tukar logo kat atas ni. Cikgu pergi kepada UX dan juga brand. Okay, dalam UX ni user interface ni punya brand, dia ada branding ke dalam ni. So brand ni adalah kita boleh tukar dia punya color apps kita ikut color yang kita nak lah. Kalau kita nak warna pink, jadi pink lah dia. Okay, nak warna orange, jadi orange lah dia. Okay, so bergantung kepada cita rasa cikgu. Nak custom, cikgu boleh custom ikutlah color apa cikgu nak. Okay, okay, so setting color. Bagilah color yang tak menyakitkan mata, yang seronok orang nak guna. Okay, okay, contoh saya nak pakai color hitam pun boleh. Okay, okay, so color logo. Okay, so logo ni cikgu boleh gunalah logo apa-apa yang cikgu cari. Boleh cari logo ataupun cikgu nak pakai logo sekolah pun boleh. Tapi syarat dia cikgu kena upload logo tu dalam drive dulu. Okay, dekat saya punya dash web, bukan web ni, apa ni nama dia, site ni ada saya sediakan image logo asal dia lah. Kalau nak pakai yang ni, cikgu boleh klik pada image. Cikgu boleh download dua benda ni. Okay, download satu lah, senang. Download dulu. Yang ni pun cikgu boleh download. Okay, lepas cikgu download, cikgu pergi balik dekat cikgu punya drive. Cikgu boleh upload dalam ni. Okay, contohnya cikgu buka my drive, cikgu boleh upload dalam ni. Ataupun cikgu boleh pergi dalam sistem tu, app sheet, data, sistem cikgu tu nama. Okay, cikgu letaklah satu dalam folder dalam ni. Cikgu letaklah image ke dalam ni, new folder, logo. Okay, so dalam logo ni cikgu upload balik, file upload. Ambil lah dua-dua file ni, upload. Okay. Okay, so bila cikgu dah upload dalam ni, baru cikgu boleh tukar dalam cikgu punya dalam cikgu punya sistem ni. Okay, app logo, ambil custom. Okay, pilih file, open dalam drive, carilah dalam app sheet, dalam data EPKS, cari logo. Okay, so ada logo tadi ni ha. Okay, so logo EPKS dah tukar. Kalau cikgu ada logo sendiri, cikgu boleh upload logo sendiri, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita ada launch image. Launch image ni bila kita start program tadi, apa dia keluar. Okay, so cikgu boleh tukar dekat sini. Okay, ambil custom, file, from drive. Okay, app sheet, data EPKS. So dah ada logo ni. So bila cikgu save, okay, dia akan ada bila starting nanti dia akan ada gini lah. Saja nak stylo je. Okay, okay, so sekarang ni saya rasa basically cikgu dah satu lagi kita nak link kepada dashboard kita. Daripada sini cikgu boleh buat link kepada dashboard. Maknanya orang klik pada dashboard ni akan pergi kepada dashboard cikgu lah. Jadi cikgu pergi ambil link dashboard cikgu. Cikgu pergi pada dashboard. Okay, so daripada sini cikgu share. Okay, cikgu manage access. Link sharing off ni tak nak, kita bagi on. Anyone on internet can find and view pun tak ada masalah. Okay, cikgu buat macam tu. Okay, so cikgu boleh copy link ni ataupun copy link ni lah, save. Okay, close. So link tadi cikgu pergi balik dekat kita punya sistem. Okay, so kita punya sistem tadi set dashboard tadi, cikgu tekan edit. Okay, so cikgu cari URL. Cikgu paste dalam URL dia. Gantikan URL yang saya ada tu, cikgu letak URL cikgu. So dia akan link open URL cikgu. Okay, save. Okay. Okay, so sekarang ni kalau cikgu buka dashboard, klik pada dashboard ni. Alamak, tak jalan lagi. Kenapa? Setup unit dashboard. Okay, sekejap saya tengok balik kenapa tak jalan. Okay, cuba refresh mula lah. Patutnya dah betul dah. Okay, so yang ni kita boleh klik pada dashboard kita. Kenapa tak ada pula? Oh, salah.
Oh, saya salah apps. Okay, so saya buka balik kat sini. Sini app kita. Okay, so patutnya okey dah ni. Jadi kita refresh balik. Okay, cuba kita buka dashboard. Okay, ni analisis. Kita buka dashboard. Okay, ada behavior. Go apps. Web atas. Save. Okay, so kita boleh klik sini. Kita akan buka kita punya cikgu punya dashboard lah. Terus akan link kepada dashboard. So mudah sikit lah. Kita nak ni. Okay, kita naik. Kalau cikgu nak buat daripada sini, daripada kita punya dashboard, cikgu nak isi maklumat dalam PC. Contohnya cikgu nak gunakan sekarang kita buat editing dashboard Okay, so dashboard cikgu ni cikgu boleh edit lah. Okay, ni dashboard cikgu sendiri kan. Okay, so kita edit dashboard lah. Okay, utama. Okay, seandainya cikgu kata saya nak edit, nak buat form ni, sini boleh klik buka kita punya apps walaupun dalam PC. So kita boleh buat macam tu lah. Tapi dengan syarat, kalau boleh cikgu share apps cikgu ni, jangan share umum. Nanti kita just share. Cikgu share by email. Jadi orang yang boleh buka apps cikgu ni adalah orang yang gunakan email tertentu lah. Kalau tak, nanti semua orang boleh buka kan dashboard ni. Kan siapa-siapa boleh isi maklumat. Tapi kalau cikgu rasa tak ada masalah benda tu, tak ada siapa yang boleh isi maklumat, tak ada siapa yang kacau, jadi tak apa, tak ada saya open macam mana. Okay, tapi kalau cikgu rasa cikgu nak secure, cikgu letak email masing-masing. Kalau ada email MOE semua guru-guru dalam ni, jadi siapa yang nak buka, nak isi maklumat dalam dashboard, dia kena guna account MOE sahaja. Contoh macam tu. Okay, tak apa. So kita nak buat kita nak buat link dekat kita punya EPKS ni. Okay, badan uniform bila klik sini dia open kita punya sistem. Okay, so kita boleh pergi pada kita punya sistem. Okay, so sini kita boleh ambil. Kalau saya akan ambil gini. Saya akan pergi balik dekat main menu kita ni. Kita punya Cerdas app ni kita ambil preview. So dia akan buka macam ni. Jadi saya ambil copy link ni. Jadi bila cikgu-cikgu yang akan klik ni, dia akan ambil, dia akan buka benda ni lah. So kita akan pergi link ni, kita akan pergi kepada kita punya dashboard, badan beruniform. Okay, sekarang ni kita dalam mode view, kita edit badan beruniform ni. Kita klik, bila klik dia buka mana image URL dia, tukar kepada cikgu punya apps, apply. Yang ni tukar kepada mana? Tukar pada cikgu punya app cikgu. Okay, kalau boleh open link in new tab, cantik juga. Apply. Yang ni pun tadi open link in new tab. Okay, apply. Yang ni pun sama, kita buat akan link kepada app sheet tadi. Langkah yang ni, padam yang ni, cikgu letak link cikgu. Apply. Okay, sini pun sama. Okay, link. Langkah yang ni, letak link baru. Okay, open new tab, apply. So bila cikgu view, okay, daripada sini, kalau cikgu-cikgu yang buka dashboard nak isi maklumat pun boleh juga. Jadi melalui badan uniform ni dia akan buka app ni. Jadi boleh isi maklumat juga kat sini. Jadi taklah hanya guna telefon je. So boleh guna PC juga. Okay, so itu customize yang pertama. Yang ni tadi itu semalam, yang sebelum ni, video sebelum ni saya dah ajar tukar link yang ni. Admin ni tukar link kepada data Coco. Supaya bila admin klik, dia boleh buka dashboard utama ni. Dashboard pula, database utama ni. Tapi yang ni jangan bagi semua orang akses. Nanti Kang punah. Jadi cikgu share dengan siapa yang layak saja untuk buka. Jadi kalau ramai tangan, nanti banyaklah jadi error nanti Kang. Okay, so kita nak customize kita punya, mana pula aku punya dashboard jadi hilang lah pula. Open close tab tadi. Back. Okay, so kita customize kita punya dashboard. Okay, cikgu pergi edit. Okay, so gambar-gambar dalam ni semua boleh tukar. Okay, semua cikgu boleh customkan dia. Okay, gambar yang lencana. Okay, lencana ni group, saya groupkan ni. Jadi cikgu boleh ungroupkan dia. Arrange. Ungroupkan dia. Okay, cikgu boleh delete logo sekolah saya ni. Cikgu boleh insert. Ambil. Sini lah. Tak insert, ambil cari ni. Image. Upload from computer. Ambil lah logo sekolah cikgu. Okay.
So cikgu letaklah balik. Itu susun ni ikutlah pandai lah cikgu. Okey, saya tak adalah nak ajar susunan macam mana kan, tapi pandai-pandai lah. Okey, sekolah, nama sekolah pun boleh tukar. Okey, saya buat macam ni supaya cikgu tahu ini dashboard saya. Okey, nak tukar kata-kata hikmah pun boleh tukar. Okey, gambar. Okey, gambar ni cikgu nak tukar gambar ni. Okey, so cikgu cari gambar je. Cikgu dapatkan gambar dulu. Okey, contohnya saya dapatkan gambar, saya carilah gambar sport fotografi. So cari image. Okey, katakanlah saya nak tukar gambar gambar ni. So saya download, save image as. Okey, download dalam PC, desktop, save. Okey, so kita upload image ni, kita pergi balik kita punya dashboard. Okey, kita upload dulu. File, upload komputer. Carilah gambar tadi, mana dekat desktop tadi. Okey, so sini. So bila kita dah letak sini gambar ni berada di atas. Jadi kita nak dia berada di bawah. Okey, cikgu bawa ke hujung sikit. Cikgu kena select dua-dua ni. Cikgu select gambar ni. Kalau cikgu send to back je nanti, boleh juga order send to back. Tapi pastikan cikgu boleh access gini lah. Jadi yang depan ni cikgu boleh delete. Jadi gambar yang ni cikgu boleh besarkan lah, ikut size yang mana cikgu sesuai. Besarkan dia. Itu pandai-pandai cikgu customize lah. Cikgu lagi power customize, cikgu customize lah secantik yang boleh. Okey, contoh macam tu. Adjust sikit, sini sikit. So kalau ada gambar, nak letak gambar sekolah pun boleh, nak letak gambar pengetua pun boleh. Jadi terpulang, fikir nak duduk sini pun boleh. Jadi adjust lah, ikutlah cikgu punya kesesuaian. Okey, so bila kita view, dashboard kita dah hilang sikit lah. Gitu. Okey, nak letak gambar gerak-gerak, kita tanya cikgu Jeb. Okey, saya tak pandai sangat gambar gerak-gerak ni. Tak boleh, nak marah saya buat. Okey, so pergi pada environment pun sama juga. Cikgu boleh customkan dia. Okey, so di sini kita nak custom lebih sikit lah. Okey, sekiranya cikgu pelajar sekolah rendah. Okey, sekolah rendah ni dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni saya dah filter data-data ni. Yang atas ni cikgu boleh tukar nama kelas ni. Okey, cuma cikgu kena adjust filter dia. Okey, yang ni contohnya ni peralihan. Peralihan ni kalau tak ada pendidikan khas, letaklah pendidikan khas. Atau kalau tak ada peralihan, cikgu boleh padam peralihan ni, tak ada masalah. Okey, dalam kelas cikgu tak ada peralihan. Okey, cikgu boleh padam je. Tingkatan 1 ni kalau cikgu sekolah rendah, cikgu boleh tulis tahun 1. Okey, filter dia sama, 1. Okey, dia akan filter 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, PPKI. Okey, PPKI dia akan filter K. Okay, kita set tadi data kurikulum kita. Dalam kita punya data kurikulum ni, okey ni tingkatan ni 5, 4. Kalau dia tahun 5, tahun 6. So dia filter ikut ni. Kalau PPKI, kalau pendidikan khas dia K. Kalau peralihan dia P. Okay, kalau cikgu ada tahun 6, dia akan ada 6 lah. Okey, jadi untuk guru-guru sekolah rendah, okey, pada dashboard cikgu, untuk katakanlah cikgu tak ada PPKI, cikgu nak jadikan dia tahun 6. Okey, cikgu pergi kat 4 ni. Okey, 4 ni, pada nombor 4 ni cikgu klik pada nombor 4 saja, jangan klik semua ni. Dia tak keluar. Cikgu klik pada nombor 4 je. Macam tu. Okey, cikgu pergi pada filter. Cikgu adjust filter, cikgu tekan gambar pen ni. Okey, so dia akan cari K saja, tak nak cikgu cari 6. Cikgu akan letak nombor 6 kat sini. So dia akan cari bilangan pelajar tingkatan 6, darjah 6 sahaja. 6. Okey, kalau sekolah menengah ada tingkatan 6, cikgu pun tulis 6 juga. Sini, tingkatan 6 je. Okey, save. So dia akan filterkan 6. Sekarang ni tak adalah pelajar tingkatan 6 sebab saya punya data tak ada pelajar tingkatan darjah 6. Okey. Okey, so kalau macam cikgu suruh nak cikgu fill in the blank, macam mana cikgu nak, kalau cikgu ada khas, kalau sekolah rendah dia ada khas, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tukarlah atas ni 6, darjah 6. Okey. Saya tukar balik. Okey. So kalau peralihan tak ada ataupun nak guna peralihan ni, cikgu boleh jadikan dia pendidikan khas ke, cikgu custom balik dia punya filter, cikgu klik pada nombor 7, cikgu pergi custom balik filter dia, ambil K. Tapi kalau sekolah cikgu ada peralihan, ada pendidikan khas, ada tingkatan 6, tak cukup lah pula yang cikgu dah tambah kolom sendiri. Okey, tapi
Cara angkut ada semua benda tu kan. Okay, so saya buat ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau sekolah cikgu ada khas, ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak cukup lah. Ada pilihan pula. Jadi banyak kelas kan kita kena buat kotak baru lah. Cikgu boleh copy kotak ni, cikgu buat filter baru lah. Okay, apa cikgu PM saya kalau tak jadi. Okay. Tapi kalau sekarang ni saya susun ni, kalau cikgu punya kelas ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, ada khas. Cukup. Khas letak kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cikgu cuma tukar filter ni saja. Okey, cikgu edit filter. Ingat cikgu edit filter data pada filter. Jadi tukarlah pada 6. Okey. So settle bab ni. Gambar ni pun kalau cikgu nak tukar, cikgu boleh tukar juga. Tak suka gambar bola ni, cikgu boleh tukar gambar ayam ke, kucing ke, benda ke. So boleh tukar. Sama juga kaedah dia, cikgu upload image, tukar. Okey. So cikgu pergi pada page seterusnya. Laporan mingguan pun sama juga. Cikgu boleh tukarlah gambar dia mana, customkan dia. Okey, dalam ni saya tak letak logo-logo dah. Jadi saya letak kat main tadi je. Okey. Kehadiran. Okey. Contoh cikgu tak nak guna kehadiran dalam apps. Okey. Cikgu boleh tutup kehadiran dalam dashboard dengan cara cikgu pergi pada page, ambil manage page, kehadiran cikgu tukar jadi hide. Butakan mata dia tu, hide. Jadi bila cikgu hide dengan kehadiran, bila view, dalam ni tak ada dah kehadiran. Okey. So, dalam ni tak ada kehadiran, tapi dalam apps ada lagi. Jadi kalau cikgu nak buang dalam apps, cikgu pergi pada data Google Sheet ni, cikgu pergi pada kehadiran menu. Dekat menu ni kita boleh buang. Cikgu buang nombor ni je. Kehadiran ni, cikgu delete nombor dia. Nombor 2 ni delete. Jadi bila cikgu pergi balik kat apps cikgu, refresh balik, kehadiran dah tak ada ni dah. Okey, senang. Kalau nak ada balik nanti, kemudian cikgu boleh tambah je balik nombor 2 tadi. Ada punya key dia. Okey, so bila cikgu refresh balik kat apps, akan adalah kehadiran balik. Okey, kehadiran mingguan dia balik. Jadi dekat EPKS, dekat dashboard cikgu pun sama juga. Cikgu nak buka balik kehadiran tu, cikgu boleh edit balik. Cikgu pergi pada page, manage page. Okey, mata ni cikgu buka balik. Show. Okey, so ada balik laporan mingguan, kehadiran, ada balik. Okey, pencapaian pun sama juga, cikgu boleh customkan dia ikut cikgu punya sekolah. Extra curriculum pun sama juga, custom boleh. Organisasi pun cikgu boleh custom ikut sekolah cikgu. Okey, so rasanya tak ada masalah kot dengan dashboard cikgu yang nak customize ni. Customize ni cikgu belasah lah macam mana, asal cikgu nampak cantik, jadi beres. ERP pun sama juga, cikgu boleh tukar. Okey, so rasanya sampai sini saja kot kita punya bengkel tutorial ni. Dah panjang pun kan, sejam kita bercerita tentang apps ni. Jadi cikgu boleh custom lah ikut cikgu punya keperluan. Okey, contohnya kalau cikgu run app ni dalam launcher, cikgu boleh tukarlah sedas app ni kepada cikgu punya link. Link ni nama app launcher cikgu. Yang ni cikgu tahu dah biasanya. Kalau cikgu pakai launcher, cikgu tahu. Okey, dashboard, analisis pencapaian. Yang ni kita boleh tengok secara live lah. Kalau tak nak tengok kat dashboard. Okey. Tak pergi pula. Okey, so ada soalan cikgu boleh tanya. Kalau boleh tanya personal ataupun cikgu boleh tanya dalam grup. Okey, kalau kadang-kadang personal ni dia message masuk tu, personal tu banyak. Jadi kadang-kadang saya terlepas. Jadi kalau cikgu tanya dalam grup, mungkin kalau tak saya jawab, ada kawan-kawan lain yang boleh jawab, dia boleh bantulah. Okey. Okey, so setakat ni itu saja. Sebelum tu saya nak suruh cikgu tutup lah satu benda dalam UX, dalam kita punya data ni, data menu kita. Menu kita, kalau cikgu nak senang, cikgu tutup je read only. Cikgu dah setting cantik, cikgu buat read only. Jadi tak ada orang dah boleh kacau untuk tukar-tukar link-link lah benda kan. Jadi cikgu buat read only untuk menu. Ada dua menu, satu menu sini, satu lagi menu kehadiran.
pun sama juga, buatlah read only. Okay, save. Jadi bila orang tukar menu ni susah ni. Orang suruh isi maklumat, dia pergi tukar menu ni, jadi kubang lah cikgu punya ni. Okay. Jadi cikgu sekarang, kalau nak edit menu ni, tak boleh edit lah sebab cikgu dah buat read only. Kalau cikgu nak edit balik, cikgu buka balik menu, cikgu tekan, boleh update semua ni. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.